Hai, Assalamualaikum, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku, Majans TV. Dulu channel aku banyak terkenal dengan cerita pasal konspirasi, cerita pasal Illuminati, Freemason dan sebagainya. And at the same time juga, aku juga banyak keluarkan video-video cerita-cerita pasal Dajjal, pasal akhir zaman, pasal benda-benda semua ni lah, pasal eskatologi dan sebagainya. Dan kemudian, aku stop sekejap tau. Aku tak banyak keluarkan cerita-cerita pasal benda ni semua. Ramai yang tanya aku, kenapa aku tak buat cerita pasal ni? Kenapa aku tak cerita pasal Dajjal dah? Kenapa aku tak cerita pasal Freemason dan sebagainya dah? Dan macam-macam lah orang tanya aku. Aku akan ceritakan kenapa aku dah tak banyak buat video-video macam tu semua. Jadi pada hari ini, video yang aku nak sampaikan kat korang adalah cerita mengenai Dajjal. Ini adalah hadis yang sahih, hadis yang benar, di mana ada seorang manusia ini berjumpa dengan Dajjal dan Dajjal menceritakan tentang bilakah waktu dan ketikanya dia dibebaskan dan dia akan menyesatkan seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Bagi mereka yang baru sampai ke channel aku, don't forget to subscribe. Tekan sekali butang loceng itu untuk dapatkan notification untuk video-video seterusnya. Dan bagi mereka yang dah lama subscribe ke channel aku ni, let's dive into the video. Hadis ni panjang tau guys. Hadis ni diriwayatkan oleh seorang wanita. Wanita ini bernama Fatimah binti Qais. Pada satu ketika dulu, beliau pergi mengerjakan solat berjemaah yang diimamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai solat, baginda Rasulullah SAW naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Ini adalah tafsirnya tentang khutbah yang disampaikan itu. Nabi SAW bertanya, adakah kamu semua tahu kenapa aku menghimpunkan kamu semua? Dan para sahabat semua yang ada menjadi makmum pada ketika itu menyatakan bahawa Allah SWT dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah, aku bukanlah menghimpunkan kamu semua untuk memberi galakan atau tegahan, tetapi aku menghimpunkan kamu kerana Tamim Ad-Dari, seorang lelaki Nasrani yang datang kepadaku. Lalu dia datang kepadaku, lalu berjanji taat setia, terus memeluk agama Islam. Dan dia, Tamim Ad-Dari, telah menceritakan kepadaku mengenai satu cerita yang selari dengan apa yang telah aku ceritakan kepada kamu semua mengenai Ad-Dajjal Al-Masih. Okay, so itulah permulaan dia punya khutbah lah, permulaan dia punya hadis lah. Dan hadis dia panjang lagi. Kalau korang nak baca hadis penuh tu ataupun tafsiran hadis penuh itu, aku akan pinkan komen kat bawah dan korang boleh baca. Dan dekat sini aku hanya menceritakan tentang dia punya rumusan cerita lah, kronologi cerita apa yang Tamim Ad-Dari tu sampaikan kepada Rasulullah SAW. Tamim Ad-Dari ni, dia ni seorang pengembara. Dia bawa kapal. Dia kapten kapal lah. Kapten kapal senang cerita. Dan dia actually mengemudi kapal tu dalam kapal yang penuh dengan orang yang menjijikkan dan menjengkelkan. Orang-orang yang duduk atas kapal tu semua ada penyakit. Penyakit kusta lah, macam-macam penyakit lah. Dan selama sebulan tau, dia actually melawan badai. Hujan, ribut, taufan, apa benda semua, dia hadap benda tu hari-hari selama sebulan di tengah-tengah lautan. And satu hari tu, mereka semua terdampar dekat sebuah pulau. Dan pada ketika mereka sampai dekat pulau tu, mereka menjumpai satu binatang yang sangat-sangat pelik yang mereka tidak pernah jumpa. Kenapa mereka kata pelik? Kerana haiwan ini, binatang ini sangat berbulu lebat, sangat-sangat banyak, dan sampai mereka dalam hadis tu mengatakan dia tak dapat membezakan di manakah depan dan belakangnya. Tamim Ad-Dari sendiri mengatakan bahawa dia tidak kenal langsung apakah jenis haiwan ini. Yang the best part is Tamim boleh bercakap dengan haiwan itu. Sebab dia seolah-olah macam boleh berdiri dan sebagainya tau. Dia berjalan macam orang. Jadi dia bertanyalah kepada haiwan itu, celakalah kamu ni binatang jenis apa? Binatang tersebut menjawab, aku adalah Al-Jassasa. Mereka bertanya, apakah Al-Jassasa tu? Dia tak jawab. Tetapi apa yang dia reply adalah, wahai kamu semua, pergilah berjumpa dengan manusia yang berada dalam tempat pertapaan di sebuah bilik ini. Dia sangat memerlukan maklumat daripada kamu. So Al-Jassasa ni cakap lah dekat Tamim ni. Dia kata, pergi kat tengah-tengah pulau ni, dan kemudian ada satu tempat ni, satu bilik ni, ada satu manusia ni tengah duduk kat bilik pertapaan. Pergi kat sana sebab orang ini perlukan informasi daripada si Tamim ni. Lalu Tamim tu pergilah. Tamim pergi dengan orang-orang ni semua, pergilah jumpa orang itu. Di sini Tamim menceritakan, dalam hadis ini menceritakan tentang rupa paras manusia yang dijumpa itu. Lalu kami segera masuk ke dalam sehinggalah memasuki bilik tersebut. Dan di dalamnya terdapat seorang manusia paling besar yang pernah mereka lihat, yang dicipta di atas muka bumi ini, dan sangat teguh, dan tangan sehingga leher, lutut sehingga tumit dirantai dengan besi. Kami bertanya, celakalah kamu, siapakah kamu ini? Manusia itu berkata, sesungguhnya kamu telah mengenali diriku, maka ceritakanlah mengenai kamu semua. Jadi Tamim ni dengan orang-orang itu berceritalah dekat si gegasi yang besar ini yang dirantai ini tentang siapakah mereka, di manakah mereka berasal dan sebagainya, dan macam mana mereka bersampai kat pulau itu. Dan kemudian lelaki yang dirantai itu bertanyakan soalan kepada Tamim, ceritakan kepadaku mengenai ladang tamar di Baisan. Lepas tu orang ni macam wonder lah. Kami bertanya,
berdasarkan bentuk apakah yang kamu ingin kami ceritakan? So kau nak aku cerita pasal apa? Pasal ladang tamar ni. Dan manusia itu menjawab, aku bertanyakan kepada kamu mengenai ladang tamar ini, adakah ia sudah berbuah? Dan kami berkata kepadanya, ya, ianya sudah berbuah. Dan manusia yang dirantai itu reply apa tau? Dia kata, sesungguhnya ia tidak akan berbuah lagi dalam masa yang terdekat. Kemudian manusia itu bertanyakan lagi, ceritakan kepada aku mengenai Tasik Tahbari, ataupun sekarang ni kita kenali dengan Sungai Galale. Sekali lagi kami bertanyakan, berdasarkan bentuk apakah yang kamu ingin kami ceritakan? Dan manusia di rantai itu berkatakan bahawa adakah ia masih ada air di situ? Maka mereka menjawab, di tasik tersebut terdapat banyak air lagi. Dan manusia itu berkata, sesungguhnya air di situ akan mengering dalam masa terdekat. Dan kemudian ditanya lagi Tamim Ad-Dari ni, ceritakan kepadaku mengenai Ain Zukhar, sebuah bandar di Palestin yang mempunyai sumber air dari dalam bumi. Adakah di Ain itu masih terdapat air? Adakah penduduknya masih bercocok tanam dengan air tersebut? Tamim Ad-Dari ni berkata, ya, masih mempunyai banyak air dan penduduknya masih bercocok tanam menggunakan air tersebut. Dan kemudian lelaki yang dirantai itu tanya lagi, ceritakan kepadaku mengenai seorang Nabi Allah yang tidak tahu menulis, yang tidak tahu membaca. Apakah yang dia lakukan sekarang ni? Dan Tamim berkata, dia telah keluar daripada Mekah, kini mendiami Madinah. Dan orang lelaki yang dirantai itu bertanyakan lagi satu soalan, adakah bangsa Arab memeranginya? Dan Tamim menjawab, ya. Lelaki yang dirantai itu bertanya lagi satu soalan, Nabi Muhammad SAW ini, bagaimanakah dia Nabi Allah SAW ini menghadapi serangan daripada Arab ini? Bagaimana? Tamim menjawab, Nabi Muhammad SAW muncul dari kalangan generasi muda Arab dan lalu mereka mentaatinya. Akhir sekali, lelaki yang dirantai itu berkata, sesungguhnya itulah yang terbaik bagi mereka adalah untuk mereka mentaatinya, dan aku menjadi pemberitahu mengenai diriku, akulah Al-Masih. Aku hampir-hampir dibenarkan untuk keluar menyesatkan umat manusia. Lalu setelah aku dibenarkan, aku akan keluar menjelajah dunia, aku akan menceroboh ke dunia, dan tidak aku membiarkan sebuah kampung melainkan aku mencerobohinya. Dan semua ini akan berlaku dalam masa 40 hari, kecuali Mekah dan Taibah, iaitu Madinah. Dua-duanya diharamkan kepadaku untuk mencerobohinya. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu daripadanya, akan terjumpa malaikat yang menjaga dengan pedang, terhunus di tangannya menghalang aku daripada memasukinya. Dan sesungguhnya di setiap sudut terdapat malaikat yang menjaganya. Sahih Muslim 6119. Jadi guys, hadis ni telah clear, telah terang-terang menceritakan tentang bilakah Dajjal ni akan keluar. Apakah petanda-petandanya? Apakah tanda-tanda yang akan berlaku dan kemudiannya barulah Dajjal ini akan dibebaskan? Tanda-tanda tersebut adalah Tasik Galale ataupun Tasik Tahbari, dan terletak bersebelahan dengan Bukit Golan atau sepadan antara Palestin dan Syria. Dan kemudian dia mengenai ladang tamar Baisan yang terletak berhampiran dengan Jerusalem. Dan kemudiannya Ain Zukhar ataupun air mata yang terletak di utara Laut Mati berhampiran dengan Ariha. Kita sebagai manusia ni tak perlulah nak menggelabah, tak perlu nak membuat andaian bilakah Dajjal akan keluar, apakah petanda-petanda yang pelik-pelik yang tidak disebut dalam hadis dalam Quran tentang bilakah Dajjal yang akan keluar ini. Hadis yang sahih telah ada, tanda-tandanya sudah ada, akan berlaku sebelum Dajjal akan keluar. Tapi kita sibuk untuk menceritakan tentang benda-benda yang mendajjalkan benda lain. Kita sibuk menceritakan benda-benda yang tak ada dalam hadis, dan kita menggunakannya sebagai petanda akhir zaman yang Dajjal nak keluar. Sedangkan benda-benda yang digunakan oleh mereka-mereka ni semua tak pernah disebut pun dalam hadis Al-Quran. Dan berbalik kepada channel aku, yang di mana kenapa aku dah stop untuk buat benda-benda ni semua. Kenapa aku stop untuk aku menceritakan tentang Freemason, tentang Illuminati, tentang Dajjal dan sebagainya. Korang kena faham tau guys, seperti yang dah ada dekat dalam hadis ini, tanda-tanda yang sahih dan sebagainya. At the end of the day, apakah tindakan seterusnya? Apakah tindakan seterusnya harus kita lakukan? Sama juga selepas aku menceritakan tentang Illuminati, tentang Freemason dan sebagainya, buat apa aku nak menceritakan lagi benda yang memang dah sedia ada, memang dah confirm ada, dan kemudian benda tu akan memomok-momokkan orang-orang lain yang tak tahu pasal benda ni, yang menakut-nakutkan mereka. Sama juga seperti Dajjal ni semua ni. Sebutan Dajjal itu telah menjadi macam mainan dia kat mulut-mulut kita semua. Menceritakan itu Dajjal, ini Dajjal, mendajjalkan itu. Semua Dajjal tu disebut seolah macam tak ada apa-apa tau. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri tidak tertulis langsung nama Dajjal itu tau. Betapa hinanya nama Dajjal itu langsung tidak tertulis dalam Al-Quran. Tapi kita duk sibuk mendajjal. Bila kita dengar pasal Dajjal, apabila kita mendengar tentang dia punya tipu daya, apabila kita mendengar tentang kuasa dia apa semua, kita dimomok-momokkan dengan benda-benda ini, sehingga kita lupa tentang apa yang perlu kita siapkan diri kita untuk menghadapi Dajjal ini. Banyak aku tengok orang kat luar sana yang menceritakan tentang ilmu eskatologi, yang menceritakan tentang Dajjal, menceritakan tentang Freemason dan sebagainya. Tetapi at the end of the ceramah, at the end of apa-apa yang mereka sampaikan, apakah yang harus kita lakukan?
lakukan. Duk sibuk cerita pasal itu, pasal ini, pasal itu semua. Sampai sekarang Al-Kafi pun tak hafal-hafal lagi. Sibuk nak menceritakan tentang WHO, hujah sana, hujah sini, itu, ini, bla 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 bla. Sedangkan benda tu memang kita semua dah tahu, dah real pun. Conclusionnya, apakah action yang harus dilakukan? Sebab tu aku dah kurang sangat untuk aku buat konten-konten yang menakut-nakutkan, yang memomok-momokkan, yang menceritakan betapa besarnya mereka itu, betapa hebatnya mereka itu, ada ini, ada duit dan sebagainya. Orang suruh aku buat cerita pasal Travis Scott. Untuk apa? Untuk apa? Tak ada hasil. Tak ada input yang baik untuk aku kongsi dengan korang. Untuk apa? Untuk apa aku kongsikan tentang ritual Illuminati itu semua? Apakah hasilnya sebagai orang Islam ni? Apa take away-nya? Apa yang kau boleh bawa? Apa yang korang boleh ambil iktibar? Apa benda yang boleh korang ambil iktibar daripada cerita itu untuk menyiapkan diri korang dengan akhir zaman? Tak ada. Dia buat ke tak buat ke, dunia akan tetap jahanam. Tapi, apakah amalan kita? Adakah jika konsert Travis Scott tu tak jadi, amalan kita akan semakin baik? Tak juga. Kenapa aku nak menyebut-nyebut tentang manusia seperti itu, dengan event seperti itu? They are not worthy to be spoken of. They are not worthy to be mentioned. They are not worthy to be remembered by us Muslim. All we need to know right now is we're at the end of the world. Kita dah berada dekat penghujungnya. Siapkan diri. Itu je. Tak payah nak sibuk pasal benda-benda ini. Korang bayangkan kalau betul lah mereka ni merancang nak menjatuhkan ini, menjatuhkan kita daripada semua ni, alright, nak menyiapkan Dajjal apa semua ni. Lepas tu tiba-tiba ada orang kantoikan plan-plan mereka ini. Oh, plan-plan WHO orang kantoikan benda semua tu. Tak nampak macam, kenapa takkan benda kecil itu pun tak boleh disorokkan? Ataupun mereka sengaja untuk tidak menyorokkan, saja nak open bagi kita semua ni alih tumpuan menceritakan benda yang tak penting, tak ada faedah pun, dan meninggalkan benda yang patut kita buat. So guys, I hope you guys understand. Aku harap dengan cerita ini tentang Tamim Al-Dari, tentang hadis yang sahih ini, aku harap korang dapat faham tentang tanda-tanda yang betul. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah harus kita sampaikan kepada ahli keluarga kita dan sebagainya. Till again, see you guys in the next video. Stay healthy, stay positive, be a good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.